Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai data description di mana kita akan membincangkan mengenai perkara berikut iaitu mean, median dan juga mode. Jadi dalam hal ini kita akan membincangkan mean, median dan mode ini dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah for the ungrouped data dan aspek yang kedua adalah for the group data. Untuk permulaan kita akan bincangkan terlebih dahulu mengenai ungrouped data. So macam mana kita nak mendapatkan mean, median dan juga mode jika kita diberi ungrouped data. Okey. Yang pertama, kita lihat mean terlebih dahulu. Mean for the ungrouped data. Untuk mencari mean bagi ungrouped data, kita ada satu formula. Ya, satu formula. Yang pertama ini adalah for the sample, yang kedua ini adalah for the population. Jadi kalau kita perhatikan, kedua-dua formula ini sama saja kecuali dari segi notation. Kita lihat kat sini kita ada X bar kan? X bar ini merujuk kepada mean. Ya, dan kita ada N kecil kat sini. Apa tu N? N ini adalah bilangan data. Alright, bilangan data. Sementara untuk population, rumus ni sama saja tetapi kita ada mu dekat sini dan kita ada N besar. Alright. So, yang sebelah atas ini kita ada summation of xi, ini merujuk kepada hasil tambah ke semua data tersebut. Ya, hasil tambah ke semua data tersebut. Misalnya, kalau kita ada contoh seperti berikut, katakan kita ada 4 data, 1, 2, 3, 4, X1, X2, X3 dan X4 dan kita diminta mencari mean, maka mean adalah kita tambahkan semua data-data tersebut dan kita bahagikan dengan bilangan data itu, iaitu 4, 1, 2, 3, 4 ya? Dan kita boleh kira dan dapatkan jawapan. Ini adalah mean. Okey, kita lihat satu contoh kat sini. Contoh ini kita diberi 2.13, 2.16, 2.24, 2.27 and 2.21. Jadi, jika kita diberi data ini, kita diminta mencari mean, mudah sahaja. Apa yang perlu kita buat adalah kita tambahkan semua sekali dan kita akan bahagikan dengan 5. Just exactly yang ditunjukkan dekat sini. Dan akhirnya kita akan dapat 2.20. So, ini adalah mean. Mean biasanya mudah sahaja. Okay guys. So, kita pergi. Oh, ada satu lagi soalan. Ini adalah satu contoh yang merujuk kepada example 2.1 dalam teaching video kita sebelum ini. Yang melibatkan the total annual income for 30 staff. So, macam ni. So, untuk soalan ini, kita diminta untuk mendapatkan mean. Jadi kita tahu kan nak cari mean tu macam mana. Mean tu kita tambahkan semua data, kita bahagikan dengan bilangan data. Dalam hal ini bilangan data tu adalah 30. Telah pun diberi. Jadi N sama dengan 30. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita akan kembali kepada data asal. Kita akan tambahkan semua data-data tersebut. So, kita tambahlah 24, tambah 75, tambah semua data lain, last kali tambah 92. Dan kita akan bahagikan dengan 30. Dan kita boleh kira jawapan dia. Okey. Ini adalah mean dan ini adalah jawapan dia, 48.8. Okey, now kita pergi kepada median pula. Ini adalah cara bagaimana kita nak mendapatkan median for ungrouped data. Jadi apabila kita nak dapatkan median ini, kita ada beberapa prosedur. Harap kamu nampak ya. So, prosedur yang pertama yang paling penting adalah daripada raw data yang kita dapat itu, kita perlu susunkan nombor dalam aturan menaik. Okey. So, kita biasanya akan diberi satu raw data yang bercampur-campur. Sekejap besar, sekejap kecil, sekejap besar balik dan sebagainya. So, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali, kita perlu rearrangekan the raw data supaya kita dapat susun dia dalam susunan menaik. Daripada kecil kepada besar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita dah susunkan data tersebut, kita perlu mendapatkan the median position. Position ya, bukan median lagi.
kita perlu dapatkan position dulu. Jadi rumusnya adalah berikut, iaitu n plus 1 over 2. Ya, n tu adalah bilangan data. Kalau bilangan data tu 30, maka 30 tambah 1 bahagi dengan 2. Alright. So, bila kita dah dapatkan position itu, katalah kita dapat nilai dia 5 katakan. Contoh ya, 5 ya. So, 5 itu bukan lagi median seperti yang saya terangkan tadi. 5 itu hanyalah dia punya position. Maka, kita perlu merujuk semula kepada susunan aturan menaik yang kita dah buat tadi tu. Kita kira bilangan data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka data yang kelima itulah adalah median dia. Boleh? Itu adalah position. Baik. Position ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita dapat the median position tu dapat 5. Bagaimana kalau jika kita kira the position, hasil dekat sini kita dapat 5.5? Ya, so kalau hasil median position ini kita dapat ada suatu nombor yang mempunyai titik perpuluhan, maka kita kena tambahkan dua nombor yang berturutan. Ya, 5.5 itu bermaksud kena cari data yang kelima, kita tambahkan dengan data yang keenam, kita tambah ya, lepas tu kita bahagikan 2. Itu adalah median dia. So, dia akan merujuk kepada prosedur nombor 3 ini. Jika position berada di tengah dua nombor yang berturutan, median adalah purata bagi dua nombor yang berkenaan. Okey ya, ingat ya. So, the mean position, dia ada dua kemungkinan. Dia suatu nombor yang tidak ada, dia mungkin akan suatu nombor yang tidak ada titik perpuluhan. Satu lagi, dia mungkin suatu nombor yang ada titik perpuluhan. Baik, kita lihat contoh. Katakan ini satu contoh. Example 3.3 kat sini ya. Kita ada data 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 data kat sini. Maka N dia 5 lah ya. N dia 5. Jadi, daripada soalan ini, kita perhatikan susunan ini agak belum lagi teratur. Iaitu kita perlu susun dia elok-elok supaya dia berada di dalam satu susunan yang menaik. Seperti ini. Okay. So, it start with 2.13, tambah lagi, dan it will end up dengan 2.27. Okey, ini kita perlu buat. Ya, ini sangat penting. Susun dulu. Lepas kita susun, kita guna formula untuk mendapatkan position for the mean, iaitu n plus 1 over 2. Jadi n tu 5 tadi kan. So, 5 tambah 1 per 2, kita dapat 3. So, 3 ni bukan mean lagi. 3 ni adalah the position for the mean. So, kita kena kira lah. So, yang ketiga kan, 1, 2, 3. Maka, 2.21 ni adalah mean dia. Ini ya. 2.21. Ini contoh mudah. Kita lihat contoh lain. Contoh ini ya. Contoh ini. Jadi, dalam contoh ini sebenarnya, kita diberi raw data. Dan ada banyak ya, ada 30 semuanya, dan kita perlu susun daripada nombor yang kecil sehingga nombor yang paling besar. Jadi berikut adalah susunan yang telah pun kita buat daripada kecil, iaitu 15, last kali 92. Ini sangat penting, susunan menaik. Then kita akan mendapatkan the position for the median, iaitu by using n plus 1 over 2. Dan kita akan obtain 15.5. Nampak tak? Sekarang kita dapat median position ada titik perpuluhan. Jadi kita kena kira. Maksud dia, kita kena kira position yang ke-15 dan juga position yang ke-16. Kalau kita kira semula, yang ke-15 adalah 46 dan yang ke-16 adalah 47. What we need to do adalah kita tambahkan dua-dua nombor ini, kita bahagikan dengan 2. Macam ni. Nampak ya? 46 tambah 47 bahagi dengan 2. Maka kita akan dapat 46.5 sebagai median dia. Okay. So, selesai mean, selesai median. Now we are going for mode.
Ya, mood for ungroup data. Okey, berikut adalah prosedur dia. Yang pertama sekali, seperti median tadi, kita perlu susun nombor-nombor berkenaan the raw data tu dalam aturan menaik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu mood adalah kekerapan yang paling tinggi kan. So the highest frequency. So jadi, bila kita nak tentukan mood bagi satu-satu data tersebut, dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia mungkin tak ada mood. Maksud tiada mood ini adalah kekerapan dia sama semua. Katakan 1, 1, 1, 1. So dalam kes ini, dia tiada mood. Kes yang kedua, dia mungkin mempunyai mood dia 1, iaitu ada satu yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Maka kita sebut dia unimodal. Okey, M tu 1 lah ya. So kemungkinan yang seterusnya adalah jika kita ada kekerapan tu ada 2. Ya, ada 2, M2. Maka ini disebut bimodal. Dan yang terakhir adalah jika kekerapan itu lebih daripada 2. Maka ini disebut multimodal. Alright, so ingat ni ya. Okey, kita lihat contoh. Contohnya yang ini. Kalau kita perhatikan betul-betul soalan ini dan juga data yang diberi, data diberi hanya ini sahaja, 2.13, 2.16, 2.24, 2.27 dan 2.21. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, kita belum lagi susun dalam aturan menaik. Kita boleh susun dalam aturan menaik, tak ada masalah. Cuma kalau kita perhatikan dekat sini, kekerapan dia berapa? Dia semua sama kan? Semuanya sama. Dia stand alone. Satu, ini pun tak ada kekerapan, ini pun tak ada, ini pun tak ada, ini pun tak ada. So, semuanya satu macam ni. So, jadi dalam kes ini kita katakan dia tiada mood. No mood. Ya? Yeah? So, tidak ada mood. Contohnya kalaulah, misalnya, kalau katakan data itu ada 2.13. Katalah 2.13 ni ada 3 kali. Contohlah 2.13 ni ada 3 kali, yang lain semua dia hit sekali sahaja. Maka 2.13 ni lah yang merupakan mood dia, betul? Maka bilangan mood dia sama dengan 1. So ada satu mood je lah. Ya, ada satu sahaja kekerapan. Bukan 3 ya. Mood bukan 3 ya. So mood dia 1 dalam contoh yang saya sebutkan tadi tu. Baik. Contoh yang seterusnya, dia merujuk kepada example yang total annual income tadi tu, iaitu example 2.1. Jadi kalau kita rujuk kepada kesemua data tersebut, kita susun elok-elok, kita akan perhatikan situasi berikut berlaku, iaitu each of them occur twice. 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ya, ada kekerapan lah maksud dia kan. So jadi dalam kes ini, perhatikan ini adalah multimodal. Ya, dia adalah multimodal. So mood dia adalah 15, 25, 38, 46 dan 72. Semua sekali adalah mood. So inilah mood ya. Ini semua ni adalah mood pasal dia berlaku 2 kali. Dan mood dia ada banyak lah. So ini adalah untuk mood, dan saya telah terangkan mengenai pada mulanya mean, lepas tu diikuti dengan median dan diikuti dengan mood. Okay guys, so saya stop video ni sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.